Tani akan mula membaca daripada hadis yang pertama. Qala al-Imam rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah taala wal muslimin bi 'ulumihi wa barakatihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain amin. Al-hadits al-awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa ulumihi fid dharain amin. Hadis yang pertama. Segala perbuatan ditentukan niatnya. Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Tamam. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulakan dia punya kitab hadis ni dengan menyebutkan hadis yang pertama mengenai niat. Jadi ini ialah amalan beberapa ulama sebelum Imam Nawawi juga. Contohnya Imam Bukhari. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Bukhari, ia memulakan hadis atau memulakan kitabnya dengan hadis ini. Walaupun kitab itu tema itu Sahih Bukhari, artinya Al-Kitabul Awal, Kitabul Bad'il Wahyi, kitab permulaan wahyu. Artinya secara zahirnya memang ada kaitanlah dengan hadis ini mengenai niat. Tapi ia sebagai satu peringatan dan sebagai satu doa juga daripada para ulama kita ni agar segala amalan termasuk ia menulis dan termasuk kita ni yang membaca untuk mengambil manfaat, meluruskan niat kita ni iaitu semata-mata untuk memperoleh redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu Al-Imam Nawawi di sini pun juga dan dalam kitab yang lagi sebutin Riyadhus Shalihin pun memulakannya dengan hadis ini. Ya, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niatnya. Amalan-amalan apa? Yakni di sini amalan-amalan yang berbentuk syar'i. Artinya amalan-amalan berbentuk syar'i, terutama sekali ibadah, kecuali ada yang beberapa lah. Tapi secara keseluruhannya ataupun secara umumnya, hampir kesemua ibadah yang disyariatkan dalam agama kita ni mewajibkan kita ni untuk berniat, ataupun niat itu merupakan salah satu daripada rukunnya. Sebab tu di sininya innamal a'malu binniyati. Ba di sana untuk menunjukkan bersama niatnya. Amalan-amalan itu bersama niatnya. Maksudnya apa? Niat itu merangkumi sebahagian daripada ibadah itu sendiri. Artinya kita ni melihat sejak contohnya kepada wudu itu ibadah, kena ibadah. Dan salah satu daripada rukunnya ialah niat. Sama juga sembahyang. Sembahyang itu ibadah. Dan salah satu daripada rukunnya, yakni sebahagian daripada unsur solat itu ialah niat. Dan niat ini ialah al-qasdul muqtarinu bil fi'li. Suatu qasad ataupun suatu lintasan hati yang berbaya bersama-sama perbuatan itu. Sebab tu dalam mana-mana ibadah, di mana terletaknya niat ataupun di mana kita ni memasang niat atau lintasan hati itu ketika berbaya dengan perbuatan pertama. Contohnya macam dalam wudu, rukun perbuatan yang pertama ialah basuh muka tak? Jadi di mana kita ni meletakkan niat itu, tu tem mula-mula air itu mencacah muka kita ni, di sana kita ni memasang niat atau yakni lintasan hati itu. Dan lagi sekalinya kita ni, definisi niat ialah al-qasdu, lintasan hati yang al-muqtarinu bil fi'li. Bezakan antara dua perkara. Satu niat dan yang satu lagi lafaz niat. Lafaz niat ialah tu kita ni punya perkataan yang contohnya dalam wudu, nawaitu fardhu wudu lillahi ta'ala. Sahaja aku wudu yang fardu kerana Allah Ta'ala. Ataupun ketika sembahyang kita ni tadi melafazkan usolli fardhu zuhri, ataupun tadi melafazkan sahaja aku sembahyang fardu zuhur contohnya. Itu lafaz niat. Lafaz niat hukumnya sunat sebab ia membantu untuk mengingatkan tadi niat.
Tapi niat yang wajib itu ialah lintasan hati itu. Artinya kita ni menyedari dan kita ni menyengajakan apa yang tadi buat itu. Artinya contohnya, bapa aku masa ni sembahyang fardu zuhur contohnya, Allahu Akbar. Artinya ketika Allahu Akbar di antara alif dengan ra itu, di sana sepatutnya berlaku niat itu, yakni lintasan hati itu. Dan yang perkataan itu, sahaja aku, contohnya sembahyang fardu zuhur parakat sampai ujung itu, yang biasa itu lafaz niat, hukumnya sunat. Tapi niat yang asalnya adalah lintasan hati. Itu dari segi ibadah. Artinya hampir keseluruhan ibadah itu sendiri rukunnya yang utama ialah niat, termasuk puasa, termasuk zakat dan lain-lain. Ada beberapa ibadah yang terkecuali lah. Okey. Akan tetapi satu perkara juga artinya boleh kita ni luaskan lagi perbincangan niat ini kepada perkara-perkara yang bukan ibadah berbentuk ritual itu. Artinya hatta macam contohnya ni, kita ni membaca kitab ataupun kita ni berbuat sedekah jariah ataupun kita ni memulakan satu perkara yang berkebajikan, penting untuk kita ni sebelum tadi mula tu ataupun berbayak ketika mana tadi mula tu untuk menghadirkan dulu apa sebenarnya niat dan tujuan kita ni membuat perkara berkebajikan itu. Sebab selepasnya tu atau yang penting atau yang menunjukkan kita ni kepentingan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi ataupun balasan bagi setiap orang itu mengikut kepada apa yang diniatkannya. Mun niatnya ialah Allah Ta'ala, seperti mana yang akan disebut oleh Nabi SAW selepas ini, maka ia akan menerima ganjaran dan diterima amalannya. Kalau dia bukan kerana Allah Ta'ala, kerana dunia, dan dunia ini luas, ia mengandungi banyak makna, sama ada pangkat, harta, syuhrah ataupun kemasyhuran, ataupun puji-pujian daripada manusia, ataupun perempuan dan lain-lain, maka ia tanya olehnya tu. Ia akan berlurih apa yang sepatutnya ia berlurih daripada amalan itu pada asalnya. Sebab tu di sini ya Nabi SAW, wa inna malikul imri'in ma nawa, bagi setiap orang itu ganjaran mengikut kepada apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya tu kerana Allah dan Rasulnya ataupun kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya tu kepada Allah dan Rasulnya. Cuba lihat di sini, ia punya balasan itu sama dengan amalan. Kalau di sinilah ada lihatnya, barang siapa yang berhijrah kerana Allah, kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Ini satu uslub yang lain daripada biasa. Sebab biasanya kalau kita ni kan memadankan di antara amalan dengan balasan, balasannya mesti selain daripada amalan kan. Artinya mun kau buat perkara A, maka kau akan dibagi B. Artinya nada pada kebiasaannya lah. Nada maknanya kalau tadi kan cakap, kalau kau minum, artinya kau minum lah tu. Artinya nada balasan itu. Tapi dalam konteks ini, bila mananya Nabi SAW-nya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dari segi niatnya dan dari segi tujuannya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul dari segi ia diterima dan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya itu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk ia memperoleh dunia itu, dan dunia ini kita ni apa sahaja perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan selain daripada apa yang dijadikan Allah Ta'ala, itu dunia itu. Aw imra'atin yankihuha, ataupun seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dihijrahkannya itu. Di sini ada beberapa perkara. Yang pertama, Nabi SAW menyebut dua perkara, ataupun tadi mula daripada satu perkara dulu. Nabi SAW menyebut hijrah. Kenapa Nabi SAW menyebut hijrah secara spesifik? Sebab asal daripada sebab hadis ini ialah Nabi SAW ditanyakan oleh sahabatnya. Sahabat itunya ada seseorang ini, ia akan berhijrah ke Madinah. Bukan untuk ia berhijrah itu untuk Allah dan Rasul, bukan untuk menyelamatkan agamanya, tapi sebab bini-bini yang akan dinikahinya tu dinamakan sebagai Ummu Qais. Dia orang ni kan berkahwin sama Ummu Qais. Ummu Qais meletakkan syarat, mun kau mau kahwin sama aku, mesti kau berhijrah dulu. Maka orang ni pun berhijrah. So orang ni ditanyakan arah Nabi SAW, ya macam mana ni ya, punya hijrahnya ni? Atau
origin hadis ni. Bila mana ditanyakan itu, Nabi SAW pun menjawab dengan hadis ni. Yang Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk yang memperolehnya. Aw imra'atin yankihuha, ataupun seorang perempuan untuk dinikahinya, maka hijrahnya sekadar kepada apa yang ia niatkan itu. Okey, dan kenapa dikhususkan lagi wanita tu? Ulama menyebutkan ada beberapa poin kenapa, walaupun artinya boleh dipersoalkan. Mungkin ada orang mempersoalkannya, ya dunia tu umumnya ia merangkumi semua perkara selain Allah Ta'ala, termasuk harta benda, termasuk pangkat, termasuk juga wanita. Kenapa dikhususkan lagi selepas itu wanita? Ia ada dua sebab. Yang pertama, mengikut kepada konteks hadis ini tadi, iaitu persoalan yang ditanyakan itu mengenai Ummu Qais, muhajir Ummu Qais, orang berhijrah kerana Ummu Qais. Sebab itu dikhususkan Nabi lagi untuk benar-benar orang ngam target itu. Dan lagi satu ialah kerana bagi lelaki, di antara fitnah yang paling besar itu ialah perempuan. Ini bukan maksudnya merendahkan perempuan. Tidak, tapi andang antara fitrah lelaki itu, perempuan itu merupakan satu ujian baginya. Dan ada banyak ayat Quran yang menyebutkan ini. Artinya di antara fitnah dunia itu ialah perempuan dan kanak-kanak. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Diperindahkan bagi manusia itu cinta kepada syahwat. Apa antaranya? Nisa, perempuan. Bukan maksud nisa itu jahat, bukan, tapi lebih kepada secara fitrah dan natural ataupun nature lelaki itu, ia akan tertarik kepada bini. Itu sih sebenarnya. Dan memang benar lah, memang benar benda tu kan. Jadi sebab tu dikhususkan lagi apa ni, perempuan atau dikhususkan lagi daripada segala yang lain. Sebab kalau tak ada benda yang boleh mengubah niat yang paling besar bagi seorang lelaki ialah perempuan. Maka daripada hadis ni kita ni tahu, macam awal-awal tadi kan dia kata ni, bila mana Nabi SAW menyebutkan amal, biasanya ia menyebutkan ganjaran yang lain daripada amal itu. Tapi di sini sebutkannya sama. Kenapa? Yang pertama sekali, bila mana ia menyebutkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, disebut nama Allah dan Rasul itu arah ganjaran. Artinya apa perkara yang lebih besar daripada Allah dan Rasul? Nada. Ini itu menunjukkan bahawa orang yang niatnya semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka ia akan dapat Allah dan Rasul. Apa yang lagi besar daripada Allah dan Rasul? Nada. Tapi arah part yang kedua, bila mana Nabi SAW menyebutkan wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia untuk ia memperolehinya, aw imra'atin yankihuha, ataupun seorang perempuan untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahkan kepadanya. Ada kini Nabi menyebut dunia lagi sekali? Nada. Ada kini Nabi menyebut perempuan lagi sekali? Arah ganjaran? Nada. Kenapa? Itu untuk menunjukkan betapa jauhnya dan betapa hinanya dunia tu dibandingkan dengan Allah dan Rasul. Artinya arah yang pertama disebutkan Allah dan Rasul. Kenapa? Untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran amalan-amalan yang dilakukan kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau amalan itu dilakukan semata-mata kerana dunia, artinya amalan itu pada asalnya perintah Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala menjanjikan ganjaran yang sangat-sangat besar di akhirat untuk orang melakukan amalan itu. Tapi niatnya untuk melakukan amalan itu bukan untuk itu, tapi untuk dunia, perkara yang sementara dan perkara yang hina. Maka itang itu, artinya seolah-olah semata itu. Mau natungannya tujuanmu, itangnya itu. Dia tahu blureh yang besar itu. Ia macam ibaratnya orang itu, kalau kau buat aneh dengan tujuan, kalau kau buat aneh maka akan ku bagi 1 juta, contohnya. Sekali orang itu membuat itu, tapi untuk memperoleh 1 sen itu ibaratnya. Malah lebih dahsyat daripada itulah. Kalau aku buat, ataupun asalnya ganjaran yang dijanjikan ialah kalau kau buat aneh dengan benar-benar, maka akan ku bagi 100 juta, contohnya. Tapi akhirnya ia membuat perkara itu semata-mata untuk memperoleh habuk, contohnya. Tapi aku akan buat benda ni untuk beli habuk, contohnya. Apa ia punya faedahnya? Tidak ada. Artinya cuma tu bandingan di antara dunia dan seisinya dengan akhirat itu, ataupun ganjaran yang dikurniakan Allah Ta'ala hambanya bagi orang-orang yang ikhlas itu. Jatuh. Okey. Dalam mana ia menerangkan kepada kita ni akan makna ikhlas itu. Kan ikhlas ni satu konsep yang masyhur lah. Ikhlas. Tapi apa maksud ikhlas itu? Mengosongkan
hati kita ni tu dan tujuan kita ni tu daripada perkara-perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu ikhlas. Artinya luan-luan kosong dan ada apa-apa dalam hati itu melainkan Allah dan Rasul sahaja dalam perbuatannya tu. Okey. Tapi dari segi praktikalnya dalam perkara-perkara yang berbentuk proses biasanya, macam contohnya belajar ataupun contohnya menghadiri majlis program yang berkebajikan contohnya, kadang-kadang benda tu mudah lost wah. Maksudnya mudah lost ni, orang tu boleh cakap dengan lisannya, aku membuat ini kerana Allah Ta'ala. Tapi adakah benar yang mendorong ia untuk melakukan itu ialah Allah dan Rasul? Artinya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya menerangkan panjang lebar ni mengenai ini. Artinya bukan salah satu semata-mata orang tu cakap aku buat ini kerana Allah Ta'ala. Sebab lagi sekalinya kita ni niat itu ialah apa yang berlaku dalam hati itu. So di mana sebenarnya terjadinya ikhlas itu tu dalam hati kita ni itu. Artinya apa sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya dorongan yang mendorong kita ni ataupun impuls yang mendorong kita ni untuk membuat benda tu. Dan biasanya benda tu split second tu biasanya. Benda tu split second yang membuatkan kita cakap, okey aku buat. Atau yang di sana terletaknya ikhlas itu. Di sana terletaknya ikhlas itu. Jadi dalam semua perkara kita ni terpaksa kita ni berhati-hati dan merenew balik macam tu. Ya macam mana betul? Muntahnya Nabi SAW katanya, wa inna malikul libri'im manawa. Bagi setiap orang atau ganjaran mengikut apa yang diniatkannya. Artinya semua amalan kita ni dari damit ke besar tu, daripada amalan-amalan yang kecil sampai amalan-amalan yang besar tu berpaut arah satu dahan saja. Dahan itu apa? Niat. Adakah niatnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana benda lain selain daripada Allah Taala? Mun dahan ini bukan kerana Allah Taala, ia putus itu. Dan bila mana putus, semua amalan yang banyak daripada damit ke besar itu semua habislah. Dah ada maknanya. Atau maknanya di sini, hatta sebesar-besar ibadah pada ketika tu, which is hijrah. Hijrah ni bukan benda damit. Besar tu hijrah tu. Sebab bila mana orang tu berhijrah ni dalam keadaan ni, ia meninggalkan hartanya dan ia merisikokan nyawanya. Dan ia meninggalkan dia punya ia punya tanah air. Besar tu hijrah tu. Artinya seolah-olah ia akan merenew balik hidupnya tu. Ia meninggalkan banyak perkara-perkara lama dalam hidupnya tu. Dan itu bukan perkara yang senang. Sebab tu orang yang berhijrah ni al-muhajirin ni dibagi darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan itu memang jelas. Hatta dalam sebesar-besar ibadah cuma ni, yang payah ni, masih juga ia berpaut arah satu perkara wah, which is niat itu. Jadi indah besar di mana niat ini besar. Sebab tu ada ulama yang mensifatkan hadis ini sebagai separuh daripada agama. Ya, hadis ini merangkumi separuh daripada agama. Kenapa? Sebab agama ni dua saja. Satu amal, satu niat. Ia terbagi dua situ. Agama kita ni sama ada perkara tu kita ni sama ada perkara-perkara keagamaan itu berbentuk perbuatan zahir atau perbuatan batin, niat. So hadis ini merangkumi 1/2 sudah daripada agama tu, iaitu niat. Dan segala amalan-amalan zahir itu bergantung tu arah niat itu, cuma tu. Dan benda ni akan berulang ni dalam kitab ni. Sebab tu benarnya hadis 40 ni kalau diambil secara rapat berhampiran secara sekaligus, ia lebih bisa pasal dan akan dapati bahawa semua hadis-hadis dalam ini ia berkait satu sama lain sebenarnya. Jadi kali adalah pasal ni. Akan tetapi the main point daripada hadis ini ialah betapa besarnya lah niat itu sehingga ia memberi kesan arah segala apa yang diluangkan dari segi fizikal itu. Ngalih lalah dan jerih payah kita ni tu, okey, kau boleh ngalih, kau boleh luangkan usaha yang banyak untuk gunanya bertaat kepada Allah Ta'ala. Tapi mun semua yang kau luangkan atau dan kau usahakan atau bukan semata-mata kerana Allah Ta'ala dan ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, ibaratnya cuma tu. Artinya nilainya mengikut apa yang kau niatkan lah, cuma tu. So hadis ini sangat-sangat penting dan ia merupakan satu kaedah yang besar dalam agama kita ni. Sebab pada niat itu tah bergantung semua amalan-amalan kita ni. Mun niat kita ni semata-mata kerana benda lain dan ada satu pun kerana Allah Ta'ala, dan ibaratnya
Tidak adalah amalan kita ni tu, walaupun secara fizikal dan secara usahanya kita ni sudah buat sebab tu. Jadi sangat-sangat penting dan sangat-sangat pasar niat atau nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang tadi kan niat tinggi mengenai pasal hati dan lain-lain. Sebab niat atau tempatnya di mana dalam hati. Mahalluhu al-qalb. Artinya mahalluha niat, tempat bagi niat itu di mana dalam hati. So itu yang akan tadi lihat sekarang mengenai apa kedudukan hati ni dalam agama kita ni tu. So itu hadis yang pertama.